kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, terangkanlah hati kami seperti hati Rasulullah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Okey, nak buka muka boleh? Hari ni Ustazah nampak muka awak. Hari tu Ustazah tak tahu Ustazah buat macam mana, tak nampak muka awak. Jadi hari ni Ustazah dah cuba setting, kalau awak buka muka boleh. Kalau nak jawab soalan baru buka suara. Okey. Okey. Hari ni tak ramai sangat Ustazah tengok, dalam 11 orang saja. Mungkin awak ada kelas lain tadi, mungkin tengah makan ke apa, tak apalah. Kalau dia masuk lambat pun Ustazah terima je. Yang pasti jangan buka suara kalau Ustazah cakap. Kalau Ustazah tanya barulah awak buka suara. Okey. Untuk hari ni, minggu lepas kita belajar apa ya? Minggu lepas kita belajar berkenaan surah Ikhlas Al-Quran. Okey, untuk minggu ni kita akan belajar sirah, ulum sirah. Sebelum ni kita dah belajar dah pasal perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah kedua. Okey, hari ni kita akan belajar berkenaan dengan kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Ustazah akan share skrin berkenaan buku teks. Kalau awak nak buka buku teks awak pun boleh, tapi tengok Ustazah punya pun okey. Okey. Okey, kita akan belajar tajuk ni hari ni unit 2 sirah kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, awak tengok ni sama macam buku teks awak, muka surat 146. Okey. Dalam buku teks awak ni ditunjuk muka kat TV tu ada juara matematik antarabangsa. Lepas tu adalah perbualan antara cikgu dan murid. Ustazah dan murid jugalah ni. Dia kata, okey awak tengok kan dia punya ni kan, dia kata teliti dan fahami. Okey, dialog pertama, dua murid telah menjuarai pertandingan matematik peringkat antarabangsa. Lepas tu dua orang yang nombor 2 ni dia kata kebijaksanaan mereka telah mengharumkan nama negara. Mereka ialah kebanggaan kita. Adakah mereka itu fatonah Ustazah? Jadi hari ni kita nak belajar tentang istilah maksud fatonah. Okey, dan awak tengok di sini. Ada gambar otak ni kan? Ada gambar otak yang bawah tu warna merah. Dia kata, apakah yang kamu tahu tentang bijaksana? Okey. Jadi fatonah tu sebenarnya adalah bijaksana. Okey, jadi maksud fatonah. Okey, ni yang kakak ni pula tadi abang tu kata dialog. Ni kakak ni pula dia bercakap, dia kata, Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan fatonah? Lepas tu ustazah dia pun macam ustazah juga hari ni. Sama tudung merah. Ustazah pun tak sangka lah ustazah dia pakai tudung merah macam ustazah kan. Okey, jadi fatonah bermaksud bijaksana, berakal, budi dan pandai. Okey, ustazah ulang lagi sekali maksud fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Okey. Selamat datang yang baru sampai ke kelas. Okey, Ustazah pergi balik tempat yang Ustazah ajar tadi. Okey, bijaksana, berakal budi dan pandai. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni dia sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Maksudnya Rasulullah ni pandai, bijaksana dalam hidup dia dan dalam dakwah dia. Okay, awak tengok yang lampu kecil tu, kan lampu kecil tu dia kata para rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Para rasul ni bukan orang biasa-biasa. Dia adalah orang yang ada pemikiran kritis. Kritis ni maksudnya yang boleh macam kreatif jugalah, tapi lagi hebat. Dia macam kreatif dan kritis. Dia boleh fikir
fikir cara yang kita orang lain biasa tak boleh fikir. Mereka dapat merancangkan strategi dakwah dengan berkesan. Para rasul ni semula yang kita tahu 25 orang rasul lah kan. Okey, 25 orang rasul tu semua adalah orang yang bijaksana dan mereka dapat rancang strategi secara ni lah, cara dia nak dakwah tu macam mana kan. Cara dia nak dakwah dia macam mana, maksudnya untuk orang faham apa yang dia ajar tentang agama Allah kan. Dulu orang tak sebut agama Islam, masa zaman Nabi-Nabi dulu, Nabi Adam apa, dia sebut agama Tauhid. Sekarang baru disebut agama Islam kan, tapi samalah agama daripada Allah. Okey. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, hari kita ada berapa orang saya kira tengok ni? Dalam tolak 2, dalam Boleh. 10 orang. Okey, boleh Okey, maksud Fatomenah tu baru. Okey, kita pergi kepada muka surat sebelah ni. Muka surat 148. Okey, dia kata baca dan fahami. Okey, siapa nak baca ni? Saya bagi peluang untuk awak. Siapa nak baca yang satu ni? Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca dia boleh raise hand ataupun dia boleh buka suara cakap saya nak baca. Cepat. Saya nak baca. Siapa tu? Siapa yang nak baca tu? Ariana ke? Ariana nak baca okey, Ariana baca. Peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Okey. Boleh Ariana? Azza nampak ni awak ni. Boleh tak? Cuba baca Ariana Sofia. Muka surat ni. Cepat. Boleh buka muka surat buku teks awak ataupun bertengok je kat sempat Ustazah. Kata kalau kecil, awak buka buku teks awak lah. 148 boleh tak Ariana? Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah apabila memegang setiap pucuk kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan perlingkahan dalam kalangan kabilah. Kabilah apa tu? Kabilah Arab. Okey, bagus. Kabilah tak boleh lagi. Kabilah Arab. Arab. Okey, bagus Ariana Sofia tanya awak nak baca. Okey, jadi okey. Nanti yang kedua tu saya bagi peluang orang lain baca. Arab, kabilah Arab. Okey, boleh tutup suara Ariana. Okey, tak apa yang lambat, tak apa. Ustazah okey jawab lambat. Tak payah minta maaf. Okey, jadi Ariana dah baca pasal peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Batu Hajarul Aswad ni ada kat mana? Ada di Mekah dekat Kaabah tu lah kan. Okey, jadi Nabi Muhammad ni dia bijak dia buat apa? Okey, lama tak dapat.
Okey. Jadi salah satu peristiwa yang apa? Kira kebetulan Nabi ni dia dapat dia dapat memikirkan cara macam mana nak letak batu Hajarul Aswad, sebab sebelum tu Kaabah tu dekat Madinah, kat Mekah tu, minta maaf Ustazah, kat Mekah tu terjadinya banjir. Jadi tempat batu Hajarul Aswad tu dia dah berubah. Jadi diorang ni kabilah Arab ni kan ramai, dia bergaduh lah siapa nak letak. Lalas Nabi Muhammad daripada dia ambil serban dia, dia bentangkan, dia suruh semua pegang serban dia tu, pegang kat bucu semua. Lepas tu ambil Hajarul Aswad, letak kat tempat dia balik. Jadi betapa pandainya Rasulullah untuk fikir. Itulah kan, fikir cara nak letak balik Hajarul Aswad tu. Okey, yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW. Okey, siapa nak baca? Saya. Saya tu siapa? Kejap Zaza tengok muka. Siapa ni? Firas Firas nak baca ke? Okey, boleh. Okey, Firas baca, yang lain tutup suara Okey, Firas je. Okey, Firas baca. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah di Madinah. Ke Madinah. Nabi Muhammad SAW menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraiqid. Seorang yang bukan beragama Islam. Okey, bagus Firas, dapat baca. Okey, jadi saya besarkan ni. Okey, jadi Rasulullah ni bijaksana masa nak hijrah ke Madinah tu. Kan dia ada jalan biasa. Awak dapat tengok kat buku teks awak tu. Kan? Jalan biasa, jalan Azam pun tak pasti dah, dia ada dua jalan kan kat situ, tapi maksudnya dia guna jalan bukan jalan biasa. Walaupun Rasulullah minta bantuan pada Abdullah bin Uraiqid yang bukan agama Islam, tapi orang tu kira macam masa tu dia tak Islam lagi lah kan, tapi dia membantu Rasulullah untuk berhijrah guna jalan yang lain. Supaya apa? Kenapa Rasulullah agak-agak kamu diguna jalan lain ni? Untuk apa? Nak cepat. Okey, lagi selain pada nak cepat, untuk apa? Agak-agak kamu, kenapa Rasulullah guna jalan lain, tak guna jalan biasa? Kalau kita pun, kenapa kita tak jalan highway biasa? Macam tu. Kita pergi jalan-jalan lain, jalan dalam ke? Kenapa? Sebab apa agak-agak awak? Macam Rasulullah ni dia kan masa dia dakwah kan orang tak nak terima kan. Jadi dia, Rasulullah nak elak apa? Agak-agak kamu. Rasulullah dia nak elak daripada apa? Dia pergi jalan lain tu. Boleh tak bagi pendapat? Siapa lah? Zaza nak dengar pendapat awak ramai-ramai ni daripada tolak 17 orang yang ada dalam ni. Agak-agak awak kenapa Rasulullah guna jalan lain, dia tak guna jalan biasa? Dan yang tadi seorang tercakap nak cepat, seorang pada musuh. Firas kata elak pada musuh. Okey, lagi Zaza nak dengar lagi dua lagi jawapan yang okey. Apa? Yang tu pun okey, Zaza terima je. Lagi apa lagi? Nak cepat, nak elak musuh, lagi apa lagi? Agak-agak kamu. Kenapa Rasulullah guna jalan lain? Cepat. Okey. Firdaus. Agak-agak Firdaus, kenapa Firdaus? Elak. Apa Firdaus? Zaza nampak Firdaus ni, dia guna background. Zaza nampak siapa dia guna background ni? Aish guna background lain juga. Kau pun sama. Okey, kenapa? Agak-agak kamu Firdaus. Dah tutup muka pula dah.
Okey, orang lain siapa nak jawab? Zaza tanya. Yang tadi Firas dah jawab. Lepas tu seorang cakap yang jalan cepat, Zaza tak perasan siapa. Kenapa? Agak-agak kenapa Rasul ni? Okey, tak apalah Masa nanti tak termasuk pula yang lain tu. Okey. Jadi lebih kurang macam jawapan Firas lah untuk elak musuh supaya Rasulullah tak mendapat tentangan supaya tak ada orang bunuh Rasul. Kan Rasul nak pergi Madinah tu nak berdakwah juga kan, sebab kat Mekah ramai yang nak bunuh Rasul, yang nak lawan Rasulullah kan, yang nak cederakan dia. Jadi dakwah Rasulullah kat Mekah ni dia awalnya tak berjaya. Jadi kat Madinah dia tahu macam ramai yang boleh terima. Jadi sebab itulah Rasulullah nak pergi berhijrah ke Madinah untuk ajar ajaran Islam di sana pula kan. Okey. Jadi boleh apa-apa jawapan awak bagi kat Ustazah tadi, Ustazah terima. Okey. Dah nombor 2. Okey, ketiga. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Okey, siapa nak baca? Siapa nak baca orang lain pula? Siapa nak baca mempersaudarakan? Dia tak? Arfa baca, Arfa? Boleh? Apa dah gini? Mana? Baca yang ketiga ni. Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, Ansar. Boleh? Boleh, Arfa? Boleh. Okey, setelah Setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum dan Ansar. Muhajirin dan Ansar. Tindakan Muhajirin dan Ansar. Okey. Tindakan Nabi Muhammad itu menjadikan semua kaum Muslim bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Okey, pandai. Okey, bagus Arfa. Dah. Yang 4 ini kita orang lain pula. Okey, jadi apa yang terjadi bila Rasulullah dah pergi berhijrah ke Madinah? Rasulullah dapat mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin ni adalah siapa? Muhajirin ni adalah sahabat-sahabat Nabi yang bersama-sama Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Maksudnya mereka ni adalah orang Mekah yang ikut Nabi berhijrah ke Madinah. Ansar ni pula adalah penduduk asal Madinah. Jadi maksudnya sebelum ni mereka mungkinlah tak kenal kan, macam tak kenal apa sebab duduk Mekah, duduk Madinah kan, jauh. Jadi bila orang Muhajirin Mekah ni pergi Madinah jumpa orang Ansar, jadi Rasulullah pun mempersaudarakan. Sebab mempersaudarakan tu dari segi apa? Ada yang dia berkahwin, ada Muhajirin dia kahwin dengan Ansar. Lepas tu macam tu. Jadi bila dah kahwin mestilah jadi bersaudara kan. Jadi mereka pun dapatlah berhidup bersatu padu dan musuh pun takutlah sebab sebelum ni memang musuh ramai. Sebab semua ramai yang kata Rasulullah ni tipu kan. Rasulullah ni ajar apa kan, ajaran palsu lah apa. Jadi bila Rasulullah mempersaudarakan antara Mekah dan Madinah ni, jadi mereka pun bersatu padu dan musuh pun takut sebab dah ramai dah orang Islam masa tu. Okey, yang keempat siapa nak baca? Yang keempat membentuk piagam Madinah. Siapa nak baca ni? Membentuk piagam Madinah ni. Ada lagi, ada 18 orang. Siapa nak baca? Tak kisahlah siapa. Ada tak? Yang boleh nak baca? Yang dah baca dah lah. Yang belum baca lagi. Syawal boleh Syawal? Tak boleh? Syawal tak boleh baca Jawi ke? Okey, ni siapa ni seorang ni? Hazal tak nampak. Saya Ustazah. Siapa nama? Amru Wan. Zakwan? Boleh okey. Zakwan baca. Membentuk piagam Madinah.
apabila Nabi Muhammad SAW Wasallam sampai sampai di Madinah, Nabi mewujudkan mewujudkan piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Okey, bagus Afwan. Okey, jadi yang keempat ni kita membentuk piagam Madinah. Maksudnya bila Rasulullah dah tadi kan Rasulullah berhijrah, lepas tu Rasulullah dah sadarakan kaum Aus dan Khazraj kan, Muhajirin Ansar tu. Rasulullah pun buatlah piagam Madinah. Piagam Madinah ni kalau kat negara kita adalah rukun negara kan, yang kepercayaan kepada Tuhan kita yang tu kan. Yang last sekali last sekali Zazah lupa dah. Kesopanan dan kesusilaan tu kan. Kita yang tu. Jadi kat Madinah Rasulullah dia buat piagam Madinah untuk supaya Madinah ni dia adalah prinsip penting. Maksudnya dia adalah macam dia punya ni lah macam rukun negara dia lah kan sendiri. Jadi mereka yang hidup dekat Madinah tu pun dapat hidup bersatu padu. Dia buat macam rukun negara kita lah. Kita ada 5 rukun negara tu. Dia buat piagam Madinah. Hebat lagi lah Rasulullah, dia buat piagam Madinah ni ada 6 perkara. Kita rukun negara 5 perkara sahaja. Kan? Okey. Dah. Okey, akhir sekali usahawan yang unggul yang kelima, siapa nak baca? Okey, Syawal baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Okey. Menguruskan perniagaan milik Sayyidina Khadijah dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Okey, bagus Syawal, Tahniah semua yang dapat baca hari ni. Okey, jadi Rasulullah ni dia bijaksana bukan setakat dia Nabi dan Rasul je. Kan? Yang kita tahu sebab dia Rasul, dia bijaklah Fatonah tu. Tapi dia juga seorang usahawan. Usahawan ni orang bisnes lah kan. Orang yang berniaga. Jadi Rasulullah ni dia adalah usahawan yang berjaya. Kan masa tu dia ikut siapa? Bapa saudara dia kan, Abu Talib kan, dia berniaga di Syam kan. Jadi dia bila pergi ke Syam tu, dia tolong jual barang-barang Sayyidatina Khadijah. Masa tu belum jadi isteri lagi. Dia baru bekerja dengan maksudnya dia ikut bapa saudara dia bekerja dengan dengan Sayyidatina Khadijah, tapi disebabkan dia jujur kan, dia jual betul-betul sampai laku semua barang-barang. Jadi lama-lama Sayyidatina Khadijah pun suka pada Nabi Muhammad sebab perangai dia, akhlak dia yang baik semasa semasa menjual barang-barang tu. Maksudnya Nabi Muhammad tak paksa lah orang beli kan. Kadang kita nak jual ni kita macam geram dah dia, kita paksa orang beli kan barang kita kan, supaya nanti mak marah pula kan tak habis barang kita kan, kita paksa orang beli tak boleh macam tu. Kalau Rasulullah dia ada cara dia guna kebijaksanaan dia dan jujur dalam berniaga dan sampai dapat untung yang lebih berbanding usahawan lain. Maksudnya masa Rasulullah berniaga tu adalah pembantu Khadijah yang lain kan, tapi tak macam Rasulullah lah. Rasulullah dapat jual betul-betul, dapatlah untung. Okey, saya rasa
Sekejap. Nanti kita sambung selepas ni lah Selepas apa? Ustazah bagi quiz. Okey, boleh tak nak jawab quiz? Siapa nak Boleh. jawab quiz? Boleh. Saya. Okey, Ustazah bagi link. Awak tengok ruangan chat. Kalau kat handphone awak tengok in-message. Okey, Ustazah bagi link kat awak. Awak cuba jawab soalan ni. Kejap. Ustazah nak bagi link. Ustazah stop presenting dulu. Okay, Ustazah stop presenting. Tengok lampu Ustazah sekejap. Okey, sekejap lagi Ustazah bagi link. Awak bersedia buka dekat ruangan chat tu, siap-siap. Okey, Ustazah nak bagi soalan quiz. Mana soalan quiz? Cikgu hantar kuis sekali lagi. Macam mana? Kenapa? Dah siap dah? Kamu boleh ambil gambar. Nanti hantar ke Ustazah. Tak pun kamu share ni lah. Kan dia ada yang kat summary tu kan. Dia ada share tu. Ada share ke? Tak ada share lah. Susah lah. Ambil gambar je. Boleh tak ambil gambar? Tak pun kamu buat je dapat berapa. Dekat ruangan chat ni dapat berapa per 20. Buat nama awak. Contohnya Ustazah kan nama Hidayati. Ustazah dapat 20 per 20. Kononnya kan. Buat macam tu. Macam tu buat macam tu. Dekat ruangan chat. Tapi jangan tipu. Sebab nanti Ustazah nampak nanti kalau awak tipu awak dapat berapa. Kan? Ustazah, saya screenshot dan hantar dekat Telegram. Okey, bagus. Kalau macam tu boleh. Kalau dapat screenshot, hantar. Kalau awak dekat laptop, awak ambil gambar ataupun apalah awak tulis dekat ruangan chat tu. Nanti Ustazah save. Markah awak berapa. Okey, dah ada lagi yang tak habis jawab. Saya tengah jawab. Dah jawab okey. Yang mana yang tak jawab lagi ada tak? Ada. Okey, Safwan. Okey, Cikgu hantar sekali lagi cikgu. hantar lagi sekali. Sebab tadi Alah. terkeluar tadi. Awak terkeluar tadi? Lah, ya ke? Tapi awak nak buat lagi nanti Ustazah nak ajar yang lain lagi. Ustazah hantar dekat grup Telegram lah jadi. Ustazah hantar kat grup Telegram jawab nanti. Sebab nanti kan dah ni pula tunggu awak lambat pula kan. Okey, tak apa nanti Ustazah akan bagi kat grup Telegram lagi. Soalan tu jangan risau berjawab lagi. Okey. Kita sambung belajar. Okey, sebelum tu Ustazah bagi awak tengok YouTube ni dulu lah ya. Tengok YouTube ni. Kejap mana Ustazah letak YouTube tu. Tengok ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, anak-anak pernah dengar Fatona? Fatona? Tak pernah dengar lagi Ustazah. Fatona tu apa? Kek ke? Nama haiwan ke? Apakah erti Fatona? Anak-anak nak tahu? Nak? Fatona ertinya bijaksana, berakal budi dan pandai. Ini bermaksud Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan dakwah. Apa maksudnya Ustazah? Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis. Mereka dapat merancang strategi dakwah dengan berkesan. Anak-anak faham tak ni? Jom kita ke slide yang seterusnya. Keunggulan sifat Fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad. Anak-anak tahu ke batu Hajarul Aswad tu apa? Batu Hajarul Aswad ialah batu yang terletak di penjuru Kaabah di Mekah. Nabi Muhammad mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain
untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraikib, seorang yang bukan beragama Islam. Tujuannya untuk tidak diketahui oleh musuh. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj. Setelah berhijrah, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi Muhammad itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Yang keempat, membentuk Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad sampai di Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Dan yang terakhir, usahawan yang unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan perniagaan milik isterinya Sayyidatina Khadijah. Dengan kebijaksanaan dan kejujurannya dalam perniagaan, baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Baiklah anak-anak, daripada kelima cerita tadi, dapat kita teladani sifat kebijaksanaan Nabi Muhammad dalam semua perkara. Sebagai rumusan, yang pertama, kita Okay, sorry. Dan sebenarnya tu adalah ulangan daripada yang Ustazah ajar tadi kan. Okay, tak apa. Kita sambung lagi sikit. Okay, tengok muka surat ni. Tengok muka surat 150 dengan 151. Ni dia belajar minggu depan dah cuti dah pula. Okay. Apa Ustazah buat? Okay. Dah. Boleh nampak Ustazah tunjuk kat awak tu? Teks tu? Boleh. Okay, bagus. Boleh. Okay. Siapa je tengok? Okay. Baca dan hayati. Okay. Dia punya ni meneladani sifat Fatonah Nabi Muhammad. Dia cuma nak cakap pasal tadi tu lah yang 5 kisah yang awak dah baca tadi tu. Okey, teladan daripada kisah yang Hajarul Aswad tu, Nabi Muhammad SAW menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Rumusan dia berusaha mendamaikan persengketaan. Persengketaan tu maksudnya pergaduhan lah Okey, yang kedua yang pasal hijrah ke Madinah guna jalan lain tu. Okey, kejap. Okey, hijrah ke Madinah guna jalan lain tu, Nabi Muhammad SAW berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dia berdikari dan dia jujur. Rumusan dia, maksudnya kesimpulan dia, merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan. Maksudnya apa kita nak buat kerja sekolah ke, apa-apa nak mengaji ke, apa ke, kita mesti merancang dulu dan kita fikir cara terbaik untuk mesti teliti dulu, jangan kita main buat je kan, nanti takut salah ke apa, susah aja masalah. Okey, yang ketiga yang pasal mempersaudarakan Muhajirin Ansar tu, Nabi Muhammad mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Bayangkanlah kan, Rasulullah dapat mengeratkan silaturahim lah antara penduduk Muhajirin orang Mekah dengan penduduk Ansar orang Madinah. Jadi Rasulullah ni mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Okey, kelima yang pasal Piagam Madinah tu, teladan dia Nabi Muhammad menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Jadi macam kita juga, Malaysia pun ada rukun negara kan. Jadi rumusan dia merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Ni contohnya macam sekarang juga lah kan. Kerajaan suruh duduk rumah je kan. PKP 3.0 semua duduk rumah sebab COVID dah banyak kan. Jadi duduklah rumah. Jangan, kalau keluar pun jangan sentuh dengan orang lain. Walaupun awak kenal orang tu kan, awak tak tahu dia pergi mana sebelum ni, awak jangan sentuh dia. Duduk saja di rumah. Kalau nak keluar rumah pun jangan pegang kawan, jangan sentuh kawan. Okey. Yang kelima,
berkenaan dengan perniagaan Nabi Muhammad jadi usahawan tu, teladan dia kebijaksanaan Nabi Muhammad ni mengamalkan nilai-nilai murni dalam setiap urusan. Merupakan rahsia kejayaan Nabi sebagai usahawan. Dan kesimpulan dia, kita hendaklah berusaha gigih dan tekun untuk berjaya. Betul tak? Kita kena berusaha. Awak yang masuk dalam kelas ni maksudnya awak dah berusaha dah untuk berjaya. Betul. Kalau yang tak sempat buat kuis tadi tak apa, sekejap lagi dia buat kan. Yang mana dapat jawab kuis tadi, bagus awak dapat jawab soalan 20. Walaupun tak semua dapat 20/20, tapi bagi ustazah awak dah kira cuba jawab soalan tu kira dah bagus lah. Okey, jadi last sekali dia kata apa ni? Teladani kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad untuk tujuan kebaikan. Kita belajar sirah ni, Nabi Muhammad memang kalau dia perangai dia sangat baik. Jadi kita pun mestilah ikut cara Rasulullah tu. Macam mana dia berfikir, macam mana dia buat benda yang apa? Maksudnya apa-apa yang dia buat dalam hidup dia tu, kita harap kita pun dapat ikut cara dia. Duduk pada. Kejap. Okey, saya rasa ada lagi tak yang lain? Tak ada dah kan? Ustazah, Kenapa? ada kerja ke? Ada kerja ke? Kerja dia yang tadi sudah kuisi tu je lah. Siapa tak jawab nanti saya akan bagi kat Telegram. Jadi kalau awak dah jawab tadi, awak dah selesai lah kerja. Tak ada dah jawab. Tulis nota hari ni. Tak payah salin nota. Oh, yang Kerja. Awak baca. Kalau awak tak puas hati kan, awak baca je buku teks tu yang tadi tu. Tak payah, Saza tak suruh awak salin pun. Buat latihan tadi tu je untuk hari ni. Oh, yang tu ke? Yang quiz. Yang quizy tadi tu. Kalau dia terkeluar nanti tengok kat grup Telegram Okey, jadi yang ada hari ni yang mana tak isi kehadiran lagi, Ustazah nak awak isi kehadiran. So awak dah datang kelas kan. Okey, tengok ruangan chat ataupun e-message tu awak isi awak punya kehadiran. Ustazah, saya dah isi. Dah isi okey. Yang tak isi lagi. Okey, isi. Okay, jadi Ustazah rasa sekejap Ustazah tak tutup lagi. Jadi kesimpulan untuk hari ni kita belajar tentang sirah, tentang sifat patonah sifat patonah Rasul, terutama Nabi kita lah Nabi Muhammad. Patonah tu bermaksud bijaksana, berakal, cerdik dan pandai. Dan sifat-sifat patonah Nabi tu ada dalam 5 peristiwa tadi yang kau baca tadi. Kan yang 5 orang tadi baca, lepas tu Ustazah dah sebut dah teladan dia apa, rumusan dia apa. Jadi tugasan awak cuma kuisi tu je hari ni. Siapa yang dah siap kuisi tadi dah bagi markah kat Ustazah, itulah awak punya kerja hari ni tak ada lah kerja lain. Kerja kedua tak payah. Kuisi tu je. Ya? Yang azan hari tu kena buat. Ada ke yang azan hari tu? Rasa Ada ke dalam tu azan? Yang jawapan azan tu. Ramai tak hantar Ustazah lagi yang surat 2 tu. Kan? Ambil gambar, hantar ke Ustazah dekat Telegram. Dengan yang pertama yang surah Al-Ikhlas ni pun awak boleh hantar juga yang surah pertama. Maksudnya kalau nak hantar ke Ustazah, surah pertama dengan kedua. Yang lain tu Ustazah tak sempat lagi. Okey. Berapa nak tanya lagi? Ustazah ada satu lagi video ni kalau awak nak tengok ni. Tak ada dah. Nak tengok video lagi tak? Sementara sebelum habis. Okey, tengok ni. Okey, kejap tengok video ni. Okey, kejap Alamak, Kak Aida pula. Kejap ya. Okey, Ustazah tunjuk kat awak satu video tengok Okey. Tengok video ni. Okey dah. Assalamualaikum. Apa khabar semua?
Saya harap anda semua sehat. Pada kali ini kita akan mempelajari bidang sirah dengan tajuk kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mula. Mari kita lihat maksud fatonah. Fatonah bermaksud bijaksana, berakal budi dan pandai. Nabi Muhammad sentiasa menggunakan kebijaksanaan baginda dalam kehidupan dan berdakwah. Baiklah, mari kita lihat keunggulan sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani di dalam beberapa peristiwa. Boleh buka muka awak Ustazah nak ambil gambar ialah peristiwa peletakan batu Hajarul Aswad, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan Hajarul Aswad di tempat asalnya. Tindakan tersebut dapat meleraikan pertelingkahan dalam kalangan kabilah Arab. Yang kedua, strategi berhijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menggunakan jalan lain dengan bantuan Abdullah bin Uraikid, seorang yang bukan beragama Islam. Yang ketiga, peristiwa mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, iaitu Ansar, di mana setelah berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Tindakan Nabi itu menjadikan semua kaum muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh. Yang keempat, peristiwa membentuk Piagam Madinah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, Nabi mewujudkan Piagam Madinah yang mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah. Dan yang kelima, peristiwa di mana Nabi Muhammad merupakan usahawan yang unggul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan usahawan yang berjaya. Baginda diamanahkan menguruskan Ada nak jawab kuisi tu boleh Ustazah bagi link lagi yang belum jawab tadi. Sebelum Ustazah send kat Telegram, yang ada kat sini ada masa lagi nak jawab, boleh jawab. Memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain. Baiklah, mari kita lihat pula sifat fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani di dalam beberapa buah peristiwa. Nabi Muhammad menggunakan kebijaksanaan baginda untuk meleraikan persengketaan dan menamatkan permusuhan. Di sini, sifat fatonah Nabi ialah berusaha dengan mendamaikan persengketaan tersebut. Yang kedua, Nabi Muhammad berdikari dan jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Sifat fatonah Nabi yang perlu kita teladani dengan merancangkan sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengukuhkan kesatuan kaum muslimin dan menjadikan mereka bersaudara. Sifat fatonah Nabi ini yang perlu kita teladani ialah Nabi mengutamakan perpaduan dan kesepakatan. Yang keempat, Nabi Muhammad menetapkan peraturan agar hidup sentiasa harmoni dan teratur. Sifat fatonah Nabi ialah dengan merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya. Dan yang terakhir, kebijaksanaan Nabi Muhammad mengamalkan nilai murni dalam setiap urusan merupakan rahsia kejayaan. Sifat fatonah Nabi di sini ialah baginda berusaha gigih dan tekun untuk berjaya.
Secara rumusannya, teladanilah kecerdikan dan kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW untuk tujuan kebaikan. Semoga anda memahami isi kandungan yang dipelajari. Alhamdulillah, semoga ianya memberi manfaat kepada anda semua. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen dan Okey. Apa dia Firdaus? Kena hantar kat Ustazah kan kertas tu. Kertas tu Kenapa? nanti kalau kita bersemuka nanti awak hantar. Tapi kalau dah siap ambil gambar hantar ke Ustazah. Kertas, tapi yang kertas tu yang minggu lepas lah, bukan yang hari ni tak ada. Hari ni quizy je. Okey, pastikan semua dah isi kehadiran. Ada orang yang isi. Padahal ramai ni. Ada orang ni. Ramai. Siapa yang tanya tu? Yang saya nak nombor Ustazah. Kejap Firdaus ke Sofia tanya ni? Nak WhatsApp, nak hantar kat WhatsApp. Hantar kat Telegram. Sebab Telegram dia tak pernah nak WhatsApp je penuh. Masa saya tak perasan. Grup. Hantar kat WhatsApp. Personal apa? Kat Hidayati Tahir tu. Awak type je @Hidayati Tahir tu, tak pun pergi link. Nanti Ustazah akan bagi link balik dekat Telegram, awak hantar kat Ustazah. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya? Nak apa Ustazah? Apa tadi? Apa dia? Yang tamis tasmi apa Ustazah? Yang tasmik tu kalau yang tasmik dengan Ustazah dia hantar rakaman suara. Tapi ramai yang tasmik dengan orang lain juga kan. Okey, siapa nama dia? Tak nak tanya dia. Dia tak nak tanya apa-apa. So dia nak tanya apa? Ada apa Ustazah? Sofia ada nak tanya apa-apa? Ada. Ustazah, Putri? Ustazah dia. kena rakam suara apa? Apa dia? Kena rakam suara apa? Tak, Ustazah kata siapa yang tasmik dengan Ustazah, dia kan rakam suara ngaji. Tu tulislah baca apa kan bacaan ngaji tu. Tu kan yang tasmik Ustazah lah. Tak tasmik Ustazah dia hantarlah kat orang yang Ustazah tasmik dia, Ustaz ke. Itu kita tak ada Ustaz kan, Ustazah kan. Apa dia? Tasmi hari apa? Setiap hari Khamis. Setiap Khamis. Okey dah lah Ada apa-apa ni awak PM Ustazah lah awak Telegram Ustazah ke WhatsApp Ustazah. Okey. Ustazah akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sama-sama baca surah Al-An. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey, sekian. Terima kasih hadir kepada Ustazah. Okey, insya-Allah kalau ada apa-apa, ada rezeki kita jumpa nanti masa bersemuka 14 hari bulan. Kira ni dah habis bulan ni sebab minggu depan dah cuti 2 minggu kan, cuti pertengahan tahun. Okey. Ustazah. Ya.